Okey. Assalamualaikum semua. Kita mula dengan kitab Al-Fatihah. So sebelum tu jom kita betulkan niat kan. Kita join ni sebab kita nak tambahkan kefahaman Islam kita dan untuk kita dekatkan diri pada Allah. So sekejap je. Agaknya sekejap saja. Saya nak cerita pasal hadis 2. Welcome kakak yang saya nak TOT ni. Okay. Hadis 2 ni dikenali sebagai hadis Jibril. Dia adalah sebuah hadis yang panjang lah. So kita tengok sikit. Kita tengok secara ringkas hadis ni. Bergerak. Terus ni. Okay. Dia cerita pasal, saya baca secara ringkas hadis ni. So dia cerita pasal hadis ni daripada Umar. Cerita pada satu hari tu dia duduk, dua orang duduk dekat-dekat dengan Nabi, duduk berkumpul dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki yang macam aneh lah lelaki tu. Dia pakai baju yang sangat putih. Hadis ni cerita keadaan lelaki tu macam mana. Keadaan dia yang bersih, yang tak ada tanda-tanda seorang musafir. Lepas tu dia cerita macam mana lelaki tu duduk. Lelaki tu duduk dekat dengan Nabi, duduk dengan sopan, tangan atas paha. Maksudnya dia duduk dengan sopan, duduk dekat dengan orang yang menyampaikan ilmu. Lepas tu dia tanya Nabi 3 soalan. First dia tanya, beritahukan aku tentang Islam. Lepas tu Nabi jawab. So Nabi jawab ni adalah rukun-rukun Islam. So Nabi cakap lah, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, engkau solat, engkau dirikan, menunaikan zakat, berpuasa, engkau pergi haji jika mampu. Lepas tu, lelaki tu cakap, anda benar. Kami semua hairan. So, kami ni adalah Umar lah. Umar yang menceritakan hadis ni cakap kami semua hairan. Dia dan sahabat pun hairan. Sebab lelaki tu dia bertanya tapi dia yang sahkan jawapan. Dia bertanya dia yang, oh betul. Maksudnya dia dah tahu dah benda yang dia tanya tu. Lepas tu, lelaki tu bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Dia tanya 3 lah. Islam, iman dan lagi satu tentang ihsan. So bila ditanya tentang iman, Rasulullah pun jawab benda yang hari ni kita kenal sebagai rukun-rukun iman, iaitu beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar. So lelaki tu cakap anda benar. Lepas tu lelaki tu tanya soalan yang ketiga tentang ihsan. So Nabi cerita ihsan ni adalah engkau mengadakan diri kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka rasailah dia sedang melihat engkau. Lepas tu, ditanya lagi 2 soalan. Iaitu tentang hari kiamat. Bila jadi hari kiamat? Lepas tu Nabi cakap, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya macam aku dan kau sama-sama tak tahulah. Lepas tu, so lelaki tu tanya lah, beritahu aku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. So Nabi cakap, bila seorang hamba melahirkan tuan, bila engkau melihat seorang yang berkaki ayam tidak baju, miskin dan mengembala kambing, tiba-tiba berlumba-lumba meninggikan bangunan. Lepas tu lelaki tu pun pergi dan aku diam beberapa lama. Umar lah ni kan. Dia diam beberapa lama, kemudian Rasulullah tanya kat dia, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? So Umar jawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. So Nabi jawab, sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kamu semua untuk mengajarkan kamu tentang din kamu. Fa'innahu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril. Datang kepada kamu semua untuk mengajarkan kamu tentang din kamu. Hadis riwayat Muslim. So tu sedikit yang ringkas lah tentang hadis tu. So hadis ni secara
generalnya benda yang kita tekankan dalam hadis ni kan. Kalau bagi Kak Adik tu, betulkan saya kalau saya silap kan. Apa yang saya faham lah daripada hadis ni dan apa yang saya boleh share, benda betilah hadis ni adalah kefahaman Islam tu. So, dalam hadis ni, big question dia adalah, apa tadi? Alamak. Big question dia adalah, apa itu din? Apa itu kefahaman Islam? Apa itu din? Din ni kalau dalam dari segi, apa tu orang kata? Kalau kita tengok terjemahan dalam Al-Quran, din tu adalah agama. Din tu adalah agama. Tapi, bila kita tengok dalam hadis ni kan, Jibril datang, lepas tu dia tanya 3 benda tu, lepas tu dia tanya pasal kiamat. Dan Nabi cakap Jibril datang ajar kat kamu tentang din kamu. Maksudnya semua benda yang Jibril tanya atas tu adalah din, adalah agama. Kalau macam, kiranya dia macam atas tu din, agama, bawah tu ada 3 pecahan, iaitu dalam hadis tu, iman, ihsan, Islam. Kalau macam hari ni, salah satu yang macam masalah umat hari ni adalah bila kita, kalau kita contoh kita pergi kelas kafar ke apa kan, kita tak belajar agama dari, macam mana kata, secara overall. Kita tak belajar agama secara overall. Kita masuk-masuk kelas terus belajar tauhid, terus belajar fiqh, terus belajar sirah ke macam tu. Terus belajar akhlak. Macam hari ni terus buka buku akhlak. Hari ni terus buka buku tauhid. Tapi kita tak belajar agama secara overall. Sedangkan dalam hadis ni memang dia state, dia memang tulis secara jelas Islam ni adalah apa, iman ni adalah apa, ihsan ni adalah apa. Nak katanya dia memang state kalau Islam mesti ada apa tu, solat, mesti ada zakat, mesti ada mengucap kalimah syahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia memang wajib ada benda-benda tu. Iman pula mesti ada poin-poin yang diajarkan apa yang Jibril datang dan ajar tu. So dia macam ni. Dia macam ni dalam gambar rajah tu. Kejap Din ke atas, bawah dia Islam, iman, ihsan. Tapi yang kita selalu belajar adalah terus belajar bawah dia. Apa yang saya nak kata adalah dia macam analogi, okeylah, dipendekkan. Apa akibat dia kalau kita tak belajar agama tu secara overall, kita terus masuk bahagian bawah-bawah dia, kita terus masuk cabang-cabang dia. Kesan dia adalah bila datang kefahaman-kefahaman lain, din-din lain, kefahaman lain yang dakwa diorang adalah Islam, ada orang yang terpengaruh. Contohnya adalah pernah dengar tak tentang Kasim Ahmad? Ada sesiapa pernah dengar? Kau tengok kat slide tu kan, tiga-tiga tu penting. Islam, iman, ihsan penting. Semuanya ada poin-poin yang memang dah orang kata termaktub dah lah. Tak boleh kurang salah satu syarat. Islam tak boleh kurang salah satu syarat. Iman tak boleh kurang salah satu syarat. Islam tu kan contoh dia kata kan, syahadah. Mesti ucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mesti bersaksi tiada ilah selain Allah dan mesti bersaksi Muhammad tu adalah pesuruh Allah. Maksudnya kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad tu pesuruh Allah, so that kita ikut semua benda yang Nabi cakap, sebab kita accept yang Nabi Muhammad tu adalah pesuruh Allah. So arahan daripada Allah, arahan daripada Nabi adalah arahan yang Allah sampaikan kan. Tapi benda-benda tu mesti ada kan. Tapi bila macam contoh Kasim Ahmad tu kan, kalau kurang salah satu kan, contoh kalau kes yang Kasim Ahmad tu, kalau korang pernah dengar nama dia, dia adalah golongan anti hadis. Benda ni sebab saya pernah present dulu subjek ilmu wahyu kot kan. Dia pasal
adalah saya cerita sikit pasal Kasim Ahmad. Kasim Ahmad ni dia adalah salah satu golongan yang boleh kita katakan golongan anti hadis. So dia banyak dakwaan, banyaklah kontroversi, dia banyak dakwaan. Dia pernah keluarkan kenyataan yang macam salah satunya dia cakap dakwaan dia adalah umat Islam terlalu mengagungkan Nabi Muhammad dalam syahadah. Dia kata kenapa sebut nama Nabi Muhammad? Kenapa tak sebut nama semua Nabi? Lepas tu banyaklah orang buat debat dengan dia. Lepas tu dia ada tulis buku hadis, satu penilaian semula. Lepas tu bila orang haramkan buku tu, dia tulis lagi buku hadis, jawapan kepada pengkritik. Tapi buku-buku tu diharamkan lah oleh kerajaan pihak agama negara Malaysia. Dan kalau kita tengok kat slide tu kan, bukan je Kasim Ahmad tu, banyak lagi orang yang buat benda-benda yang contohnya buku-buku yang diorang buat tu, yang Risalah Iqra' Jemaah Al-Quran Malaysia, yang tu pun ada kaitan dengan Kasim Ahmad tu juga. Dan katanya Kasim Ahmad ni adalah salah satu contoh anti hadis. Salah satu dakwaan dia tentang syahadah tu. Kenapa syahadah kena letak Nabi Muhammad? Kenapa tak letak semua Nabi? So kalau kita belajar hadis ni, dia ada jawapan yang sangat jelas lah. Kenapa kita letak Nabi Muhammad je? Sebab memang dalam hadis ni memang clearly stated yang syahadah tu mesti sebut tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sepatutnya tak ada persoalan dah tentang tu. Sebab dia adalah sebuah hadis yang cerita poin-poin yang sangat jelas. Dan hadis ni, dia kalau macam sedikit pasal hadis ni, dia datang pada akhir-akhir Madinah. Maksudnya, masa tu dah dekat Madinah. Maksudnya masa tu dah ada solat, masa tu dah ada zakat. Masa tu dah ada puasa semua tu. Sebab tu hadis tu jadi hadis yang komplit, hadis yang lengkap tentang Islam. Dan bila ulama buat rukun Islam, rukun iman, semua tu ada basic lah. Dan antara basic yang hadis yang kita boleh rujuk tentang rukun iman, rukun Islam, hadis yang lengkap adalah hadis ni. Tengok seterusnya ni, Kasim Ahmad dengan dia punya buku tu. So sepatutnya bila kita dah belajar hadis dua ni, kita ada kefahaman yang jelas lah Islam tu macam mana. Islam tu mesti ada poin-poin tu. Tak boleh kurang salah satu. So kita boleh tolak kefahaman yang aneh-aneh, yang lain-lain. Sebab bila orang tak faham Islam secara overall tu, kadang-kadang keluar kenyataan yang macam tak khusyuk, tak payah solat. Keluar kenyataan macam tu. Sedangkan dalam hadis ni clearly stated that Islam tu mesti solat 5 waktu sehari semalam. So, apa lagi contoh dia? Okay. No? Okay, ada lagi lah contoh-contoh kan. Okay, ni benda yang clearly stated dalam hadis tu. Rukun iman, rukun Islam, ihsan. So seterusnya nak cerita pasal pengajaran hadis. Jadi kali. Tak apa, saya teruskan je. So pengajaran hadis ni first kali tentang kefahaman Islam tu. Islam tu mesti difahami secara overall, mesti ada syarat-syarat tu. Yang kedua, Jibril datang dan ajarkan kita tentang adab. Tekan slide ni kan. Depan lagi. Ni. Jibril datang dan ajarkan kita tentang adab. Iaitu ada adab menuntut ilmu kan. Benda apa yang Jibril ajarkan kat situ? Dia datang dalam keadaan yang kemas. Baju sangat putih. Bersih. Tak ada tanda-tanda yang dia ni musafir pun. Lepas tu, kiranya macam kalau pengajaran dia apa yang kita boleh ambil adalah macam kita kan, kalau nak join majlis ilmu, even usrah pun kan. Usrah pun majlis ilmu kan. So, kita disunahkan untuk ambil berat tentang pakaian, penampilan, kebersihan bila kita dalam majlis ilmu. So, lagi satu, Jibril tu dia duduk dalam keadaan yang kata apa? Sopan. Dia duduk lutut bertemu lutut dengan Nabi. Tangan di atas paha. Lepas tu, nak katanya bukan duduk, kalau macam orang yang sombong bukan duduk berpeluk tubuh ke, bukan. Dia duduk keadaan yang sopan, rapat dengan orang yang nak mengajar. Lepas tu yang kedua adab dia adalah, Jibril dia tanya, tapi bila Nabi cakap, dia cakap apa? Dia cakap, anda benar. So, anda benar, dia cakap.
Maksudnya dia dah tahu dah tapi dia tanya juga kan. Sebab apa? Pelajaran yang kita boleh ambil daripada tu adalah kalau kita hadir ke satu-satu majlis ilmu tu, kalau kita rasa ada soalan yang orang kat situ perlu tahu, tapi tak ada seorang pun yang tanya, maka sepatutnya kita lah jadi orang yang tanya walaupun kita tahu. Dengan harapan moga-moga orang lain dapat manfaat. Contohnya macam kita tahulah soalan tu penting untuk semua orang tapi tak ada orang yang tanya. Lepas tu bila kita tanya, semua orang pun dapat manfaat. Contohnya macam lagi satu macam apa tu? Kalau macam akhir-akhir, contohnya akhir-akhir daurah ke kan. Lepas tu orang minta okay, apa feedback ataupun apa benda yang dia nak share ke, apa konklusi ke kan. Selalunya macam kita selalu diam je kan. Tapi mana tahu kalau kita sharekan something ataupun kita bertanya something yang penting, yang kita rasa penting, orang lain pun dapat hidayah juga. Dia jadi asbab hidayah ataupun orang lain pun dapat manfaat juga. So, yang seterusnya, apa lagi adab? Bila Jibril tanya tentang kiamat. Bila Jibril tanya tentang kiamat, Nabi cakap, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya, secara ringkasnya, Nabi cakap, Dia tak tahu. orang yang tanya dengan orang yang tanya sama-sama tak tahu. So, bukanlah satu benda yang aib untuk kita kata, aku tak tahu. So, kalau kita tengok dekat media sosial kan, Facebook semua benda tu, banyak pergaduhan boleh settle kalau semua orang tak kata apa? Tak buat-buat tahu benda yang dia tak tahu. Tak bercakap benda yang dia tak tahu. Dan kalau semua orang tak rasa malu pun untuk cakap aku tak tahu. Sebab ada benda yang banyak orang bercakap padahal dia bukan ahli dalam bidang tu. Tambah-tambah masa isu COVID lah, orang boleh debat dengan ahli bidang. Sedangkan dalam hadis ni kita belajar yang Nabi tak malu untuk cakap aku tak tahu bila dia tak tahu. Yang keempat, kita belajar adab kan. Kalau adab yang keempat kita belajar daripada Jibril ni adalah tawaduk. Tawaduk siapa? Tawaduk sahabat Nabi, Umar. Bila Nabi tanya, dia cakap, wallahu alam. Kalau kita wallahu alam, dia cakap Allah dan Rasul lebih mengetahui. So dia tak buat-buat tahu soalan lain ke apa benda ke kan. So dalam recording kan, Ustaz dia kata, bila wallahu alam tu kan, kita mesti cakap dengan macam mana, dia kena sentiasa back supaya hati kita ni sentiasa rasa yang kita ni kurang dan Allah tu berkuasa. Bila kita cakap Allah dan Rasul lebih mengetahui, itu maksudnya kita ada perasaan yang aku tak tahu, Allah tahu. Allah je tahu macam tu. So yang ketiga, ada perkara gaib yang hanya Allah sahaja tahu. Contohnya macam kiamat tu. So yang keempat, pelajaran pada hadis ni adalah berhati-hati agar tak lakukan perkara buruk akhir zaman. Sebab dalam hadis tu dia ada sebut kan, apa tanda-tanda kiamat. Tapi ni poin yang macam, yang sekejap je lah. Maksudnya poin yang kecil je lah. Iaitu hamba melahirkan tuan. Maksudnya kena berhati-hati dengan sikap anak dahaka kan. Anak yang jadikan mak sebagai macam hamba dia. Maksudnya semua benda dibagi mak dia buat kan. Macam tu. Lagi satu pasal apa tu? Orang yang miskin tiba-tiba berlumba-lumba mendirikan bangunan kan. Macam jadi pada zaman sekarang. So bangunan tu kalau dalam bangunan yang tinggi tu tak sepatutnya didirikan dengan perasaan riak, megah. Kecuali kalau ada keperluan maka dibolehkan. Sikitlah benda yang kena berhati-hati tentang tanda-tanda kiamat. Seterusnya, apa lagi? Ni tadi yang adab belajar tu, pakaian kemas, duduk sopan dekat mengajar, bertanya untuk manfaat ramai, tidak aib berkata aku tidak tahu. Lepas tu tawaduk Umar. So, habislah sikit je saya cerita. Tapi 25 minit. Okay, sikit je saya cerita. Lepas tu last sekali, apa muasafat tabiahnya adalah first kali akidah yang sejahtera tu. Akidah yang sejahtera bila mana rukun Islam, rukun iman tu memang dah ada poin-poin yang kita wajib ambil benda tu. Tak boleh tolak mana-mana poin pun.
Yang kedua adalah ibadah yang benar. Sama lah macam rukun Islam kan ada solat, zakat semua tu tak boleh tolak mana-mana point. Lepas tu bila kita ada juga pesanan kan yang saya dengar dalam recording tu adalah bila kita sebagai da'i adalah kita punya tugas adalah untuk sampaikan kefahaman Islam yang sebenar tu. Tak boleh ambil Islam fiqh saja, tak boleh ambil Islam tauhid saja, tapi kena ambil semua kan. Lepas tu dan sebagai da'i bila kita nak cerita kat orang pasal iman, ihsan Islam, kita terlebih dahulu kena ada iman tu. Sebab kita tak boleh sampaikan benda yang kita tak ada kan. Macam mana kita nak share kat orang benda yang kita tak ada. So terlebih dahulu kita lah yang kena faham Islam tu macam mana, faham iman tu macam mana, faham ihsan tu macam mana. Tu je lah kot ihsan tu pun ada dah huraian dia kan. Itulah. So saja kot. Kalau nak share ke adik dan untuk kita. So nak minta Kak Nur Ayuni untuk tambah dan betulkan saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ayuni. So insyaAllah kita teruskan je lah kot sebab saya diberitahu 8 sampai 8.30. Tapi insyaAllah lah mungkin ambil sikit masa. Dengar tak suara? Dengar. So insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Okay. So seperti yang saya dengar tadilah kan, basically boleh tak macam ni tengok balik slide, jangan laju sangat tapi gerak je daripada awal sampai akhir, gerak je tapi one by one. Okay. Okay. Okay, so insyaAllah kan untuk hadis 2 ni, satu untuk kita dan satu lagi untuk Antuna lah, macam untuk how kita nak deliver benda ni ke adik kan. So kalau tengok hadis 2 ni akak tak adalah nak tambah banyak pun, macam top up dan insyaAllah sama-sama menopap lah macam tu lah. Okay, so kalau kita tengok hadis 2 ni seperti yang kita tahu dia adalah nak cerita tentang adin tu sendiri, which is kita punya fikrah dan juga kita punya cara hidup kan, nak berdasarkan apa. Jadi dalam hadis 2 ni kiranya dipecahkan adin tu dalam 3 benda, which is Islam, iman dan ihsan. Okay, so Islam ni adalah rukun Islam tu lah, dan iman tu adalah rukun iman, which is dia macam perkataan Islam dan iman kita rasa benda tu berbeza. Sebab apa? Sebab Islam ni dia cerita tentang pergerakan fizikal kita, betul tak? Syahadatain, kita solat, kita buat zakat, semua adalah tindakan kita. Tapi kalau iman ni adalah benda yang hati kan, kita percaya kepada suatu benda yang macam gaib kan. Jadi dua-dua ni kita nampak beza, tapi sebenarnya dia adalah satu benda yang saling melengkapi dan bila duduk bersama dia adalah something yang sama. Sebab apa? Sebab kalau kita pisahkan dia macam tak lengkap. Contoh, kita ada Islam, kita solat, kita buat zakat, kita buat haji, tapi kita tak beriman pun kepada benda yang gaib. So tak lengkap lah. Tak lengkap lah kita punya din. Tak lengkap lah kita punya fikrah macam tu. Sama juga di sebaliknya, andai kata kita beriman kepada benda-benda gaib tapi tak solat pun, tapi kita tak buat zakat pun. So nak katanya walaupun kedua-dua perkataan ni adalah benda yang berbeza, tapi dia adalah benda yang sama, saling melengkapi, tak boleh hilang satu. Dan ihsan ni juga adalah sebahagian daripada adin tu sendiri kan. So benda ni adalah benda yang pokok lah, pokok yang akan membuahkan kepada satu amal yang clear dan
berlandaskan apa yang Allah nak. Okay. So kat sini macam kalau akak tengok tadi cara awak go through tu okey lah. Maksudnya pecah-pecah gitulah daripada awal macam mana adabnya and adab menuntut ilmunya, and then macam mana kita pergi kepada rukun Islam tu sendiri, iaitu macam mana Malaikat Jibril cerita tentang nak clearkan kepada para sahabat, nak ajarkan kepada para sahabat dan kita semua adalah Islam tu apa, iman tu apa, dan at the end adalah ihsan tu apa. Okay. And then ada juga tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda hari kiamat kan. So tanda-tanda hari kiamat ni adalah benda yang macam dah ada dah pun sekarang. Dan sangat kena kita as orang yang ditarbiyah sangat kena reflect lah dengan keadaan sekarang, dan kita kena jaga diri kita. Kena jaga diri kita. Dan last sekali adalah macam mana etika ataupun adab kita bertanya kan. Kadang-kadang kita tahu jawapan tu tapi kita macam nak semua orang yang dekat sekeliling kita tu tahu, so kita tanya balik soalan tu supaya semua clear tentang apa yang kita sedang bincang ataupun kefahaman yang kita tengah belajar macam tu. Okay. Dan setiap persoalan tu harus kita fikirlah sama ada benda tu memberi manfaat kepada manusia dan kita ataupun tidak kan, tingkatkan iman kita ataupun tidak kan. Dan tak salah untuk kita cakap kita tak tahu. Sebab apa bila kita mengaku kita tak tahu satu benda, at that point kita tahu yang sebenarnya kita kena top up pada bahagian tu. Jadi kena cari tahulah kan. Kadang-kadang kita macam tak tahu tapi macam tak buat tahu je lah kot So kat situ kita takkan ada satu kesedaran untuk kita ni balik. Maksudnya cari tahu balik lah tentang apa yang kita tak tahu tu. Okay. So kalau kita tengok kat sini juga keadaan waktu hadis ni, maksudnya peristiwa ni waktu tu tengah di Madinah kan. So Madinah waktu tu semua dah ada. Maksudnya hukum semua dah ada, solat, zakat semua dah ada. That's why lah hadis ni dia cerita ni tak berlaku waktu zaman Mekah sebab tak ada lagi hukum hakam syariat Allah tu. So nak katanya kat sini waktu tu lah macam manusia ni sangat perlukan kepada big picture adin tu apa untuk melaksanakan kehidupan dalam masyarakat Islam. Sebab tu dia cerita tentang iman, Islam dan juga ihsan tu. Macam tu. Okay. So lepas ni akan go through hadis 3 lah kan, yang cerita tentang peringkat-peringkat binaan Islam tu sendiri. Okay. Apa lagi nak cakap? So okay, ada apa-apa ni ke? Nak tanya ke? Okay. So akak sukalah kalau macam ustaz kan suka bagi satu analogi sebab kita kalau kita masa kita sekolah rendah dulu mungkin ada antara kita yang sekolah agama kan, sekolah agama belah petang, which is kat situ lah kita belajar tentang akidah, kita belajar tauhid, kita belajar akhlak. Dan kita masuk-masuk kita kenal akhlak ni gini, baca Al-Quran macam ni, hadis macam ni, dan semua tu lah pecahan-pecahan kepada Islam tu. So macam suka bila mana ustaz cerita yang ramainya antara kita ataupun orang kat luar sana dia kenal Islam bermula daripada pecahan-pecahan kepada Islam. So bila dia belajar macam tak tahu, oh ni sebahagian daripada Islam ke? Oh ini sebahagian daripada Islam ke? So macam analoginya kita masuk rumah baru, sebelum melihat kita masuk tu terus nampak tandas, terus nampak bilik, terus nampak ruang tamu. Kita tak nampak pun macam mana bentuk rumah tu sebenarnya, cantik ke tak Dia macam kita takut nak kenal, kita macam yelah bila kita masuk kita kenal pecahan-pecahan Islam tu tanpa melihat adin yang luar tu, maknanya kita akan, kefahaman kita pun akan pecah-pecah lah. Jadi dekat sini kita tahu yang
hadis 2 ni cerita tentang adin. Tahu dulu adin tu macam ni framework dia. Dalam adin ada apa? Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan benda tu akan dipecah-pecahkan lagi lah kan. So itu adalah benda basic lah untuk adin, which is akan menjuruskan kepada kefahaman yang seterusnya lah, insyaAllah. Akak rasa itu je kot daripada akak. Kalau ada nak baiki, nak top up, insyaAllah. Siapa? Kakak-kakak kat sini ada. InsyaAllah saya paskan kepada siapa Pas kepada siapa? Kepada Kak Diba ke? Kepada kakak-kakak lain yang nak tambah ke? Kak N ke? Siapa kat sini ada? Ke ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Oh. Kalau tak ada, saya cakap pada MC lah. MC. Dia kot boleh tutup dah kan? Kalau tak ada nak tambah dah, saya tutup lah kot Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Barakallahu fiik semua. Barakallahu fiik Kak. Barakallahu fiik semua. Kak. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Lily. Bye. Assalamualaikum. Salam. Hai Kak. Film call.